Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi kita kali ni dalam siri video Atra Noah, Funnel Atra Noah. So hari tu video sebelum ni kita dah tengok kan step yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni maksudnya kita panggil stranger punya part kan. Kita nak create kita punya so called macam interest, kita punya avatar everything. Data lah yang kita boleh gunakan untuk kita buat ads. And then now sekarang kita nak tengok yang belah kiri pula, belah custom audience. So custom audience ni saya nak colorkan dia warna hijau. Hijau. Okay, so custom audience ni adalah bahagian orang-orang yang dah pernah tengok video kita, dah bercakap dengan kita punya bot, dah send PM kat kita punya page, dah tinggalkan nombor telefon, dah beli produk kita. So ni adalah mereka-mereka ni. So objektif utama dia adalah kita nak upgrade dia punya rank kan. Yang mana rank E kita nak upgrade jadi rank D. Yang mana rank D kita nak upgrade jadi rank C. Yang mana rank C kita nak upgrade jadi rank B. Okay. So untuk D dengan E ni sebab since dia duduk dalam kategori yang sama which is video view. So kita nak upgrade dia punya rank jadi send PM. So apa yang kita buat, kita akan retarget. Okay, so kita panggil, sebab tu step yang kat sini saya panggil sebagai step R1. Kat bawah ni kita panggil dia sebagai R1. Saya letak kat sini R1. R1. Okay, R1. Okay, satu. Okay, ini adalah R1. R1 adalah untuk kita retarget balik yang apa ni, dia tak boleh nak jalan sikit-sikit. Okay, sikit-sikit tak boleh. Sini boleh? Okay, tak nak. Okay, saya letak sini je lah. R1, kita akan retarget balik orang-orang yang tengok video kita 50%. So tujuan dia adalah untuk dia send PM. Mungkin ada, bukan mungkin, memang ada orang yang tengok video separuh jalan, tapi dia tak proceed untuk klik button send message tu. Sebab dalam tu kan ada button send message ataupun learn more. Dia tak klik. So tujuan utama dia adalah iklan retargeting yang kita akan buat ni, kita nak supaya dia klik that learn more button lah. So dalam setting iklan tu very simple. Kita buat satu video pendek. Dia konsep high impact juga, HIV. Cuma beza dia high impact yang kita buat untuk RRR ni, R1, R2, R3, R5 ni, dia bukan berbentuk menjual. Macam high impact video yang kita buat masa step 1 sampai step 6 tu kita pakai video yang sama kan. Video tu menjual. Kita promote kita punya produk, apa kita punya USP, kena apa offer yang ada, campaign yang ada, kenapa orang kena beli produk tu kan. But untuk yang R1, R2, R3, R4, R5 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ni, kita buat HIV juga, tapi kita bukan buat HIV untuk jual produk. Kita buat HIV untuk dia ke next ranking. Next ranking kan. Contohnya R1 ni, dia adalah video view. Next ranking dia apa? Send PM kan. So, benda yang kita tahu tentang diorang ni adalah diorang dah tengok video tu separuh. So saya bagi contoh, kita buat video sangat-sangat simple. Kita buat macam HIV video, konsep POV lah, point of view lah macam ni kan. Cakap depan kamera, kalau kata kita tahu hari tu kita punya target tu adalah lelaki ke perempuan kan, kita boleh gunalah, kita boleh address diorang. But kalau kita punya target tu dia punya tu adalah general kan, so, kita buat ayat macam ni je. Saya tahu hari tu anda dah tengok video katalah produk apa ni, Mak Dara pula, apa nama dia, Mak Buyung. Saya tahu anda itu dah tengok dah kan video Mak Buyung sampai separuh. Sampai kalau kita tahu kan dalam video tu separuh tu maksudnya dalam video Mak Buyung tu HIV yang asal tu, bila 50% tu dekat sebelum tu dah ada scene yang dia sapu minyak dekat tangan. Contoh ataupun sapu minyak kat kepala kan. So kita cakap dalam video tu, saya tahu anda dah tengok kan itu hari Mak Buyung macam mana kita sapu kat kepala kan, tapi anda terlepas satu point yang sangat-sangat penting. Sebabnya the rest of the video hari tu saya ada cerita pasal satu kempen yang membolehkan anda menang hadiah yang sangat best. Apa tu kita ceritalah hadiah tu, apa kempen dia. So kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang kempen tu dan macam mana Mak Buyung ni boleh bantu anda untuk migraine lah, semua angin semua ni, klik button kat bawah learn more. Sebab objektif dia apa? Untuk dia klik button kan. So kita tahu hari tu dia dah tengok video kita separuh. So yang itu yang kita tahu. Dan kita tahu juga dia tak dapat the rest of the message dalam video tu. Sebab dalam high impact, campaign ataupun offer berada di orang kata apa, separuh lagi yang ke hujung tu kan. So kita bagi dia masa tu. So macam mana kita nak target dia orang balik? Kita kena buat lagi sekali ads, which is kita spend ads, kita retargeting. Katakanlah masa ni dah ada 1,000 kan, dah ada 1,000 orang yang tengok video 50% tu, kita buat video tu, kita retarget balik diorang. So diorang akan dapat message yang sangat personal,
yang kita tahu dia orang dah tengok video tu separuh dan kita tahu dia orang tak sempat nak dengar offer yang kita nak bagi. So itu adalah satu mesej yang sangat personal dan kita bantu dan beri peluang pada dia orang untuk dia orang klik button tu sekali lagi. Mungkin hari tu dia tengok video tu separuh tiba-tiba sakit perut pergi toilet, ataupun tengah tengok video tu separuh tiba-tiba bos datang kat meja kan, tak tahu, ataupun tengah bawa kereta dekat traffic light tengok video separuh, lepas tu lampu dah hijau, dia nak patah balik tu memang taklah, dia takkan jumpa lah, nak patah balik tu susah, orang nak patah balik kat ads kita kan. So kita kena cari dia orang balik. So bila kita cari dia orang balik, kita kita reconnect balik dekat mana dia orang lost story, which is half of the video. Kita bagi apa benda yang diorang tak sempat nak dapat itu hari. So, dia ada rest of the video. Dan kita bantu dia orang untuk proceed, which is klik button kat bawah. So, bila dia klik button kat bawah tu, immediately dia akan masuk dalam kategori send PM. So, kita upgrade. Kalau katakan daripada 1,000 orang tu, ada lebih kurang dalam 300 orang yang berjaya kita upgrade. 30%, which is very good lah. So, untuk retargeting, katakanlah kita punya video view tu ada 1,000 orang. So, kita punya cost ads tu is around 10 to 20 ringgit. Kan? Untuk sekali kita, dia sokong macam blast lah. Kita buat satu round iklan, buat selama 3 hari, kita blast, kita run dekat 1,000 orang tu, retarget balik diorang. So, orang-orang ni akan dapat lah message ni. So, kita tengok lah berapa ramai yang kita berjaya convert jadi CPM. Dekat situ ada dia punya result kan, dekat ads tu. So, video dia macam tu. Dia bukan video berbentuk menjual ke apa, video dia macam tu. Itu R1. So, kita naik pula ke R2. Saya bagi contoh-contoh ni kan, R2. Untuk R2, adalah orang-orang yang dah tengok video kita 90%. Maksudnya dia dah tengok sampai ujung. Tapi dia tak bertindak. Dia tidak menekan button learn more. Dia tak tekan button learn more. Bila dia tak tekan button learn more, dia sangkut lah kat situ. Tapi sebenarnya dia dah tengok video sampai habis. Kenapa dia tengok video sampai habis tapi dia tak interact? So ada banyak sebab. Macam-macam lah. Mungkin sebab macam tadi tu lah. Dia nak interact, tiba-tiba ada benda lain yang interact, ada benda lain yang interrupt. So, dia tak sempat nak klik learn more button tu. So, dia nak patah balik, dia tak jumpa dah. Ataupun, dia dah klik, tapi masa dia klik tu, dah dapat message tu, tapi dia tak sempat nak interact dengan message tu. Dia banyak condition. Sebab, apa yang kita tahu, bila orang dah tengok video tu sampai habis, dia mesti ada some interest kat situ. Tapi kenapa dia tak klik? Mungkin ada benda lain. Ataupun memang sampai ujung macam, oh macam tu je. Dia masih lagi 50-50. So, apa yang kita buat dengan R2 ni adalah, kita, orang kata apa, boostkan dia punya keinginan tu untuk meneruskan perjuangan, meneruskan funnel tu kan. So kita tahu dia tengok video sampai habis. So ini adalah contoh mesej yang kita bagi. Contohlah kalau kita bercakap dengan lelaki kan, senang sikit nak buat ayat, sebab nak buat ayat general tu susah sikit. Katakanlah memang kita tahu audience kita ni semua lelaki. Bro, video dah tengok sampai habis dah bro. Bro dah tahu dah kalau bro nak menang dapat motor apa nama? Waisuku ni bro kena try satu bro kena join kita punya campaign ni kan. So bro takkan tak teringin kot nak pakai Waisuku. So kita emphasize balik apa yang kita buat. So kalau bro nak tahu lebih lanjut, nak tahu macam mana sebenarnya, sebab bro tak tahu lagi macam mana campaign ni kita buat, macam mana kita pemilihan pemenang tak tahu lagi kan. So nak tahu lebih lanjut, klik button kat bawah tu. So sama juga konsep dia, kita tahu kat mana dia berada, kita reconnect balik hari, kita reconnect balik dengan kita punya user tu, audience tu. Kita yang dalam 90% ni sebab kita dah tahu dia tengok video sampai habis, kita tak perlu nak bagi tahu balik, cuma kita emphasizekan dia. Kita naikkan balik dia punya so-called keinginan dia tu, dia punya interest tu untuk meneruskan funnel tu, and then kita bantu dia untuk dia teruskan klik button learn more tu. So as simple as that. Video tu sangat pendek. Tak sampai seminit pun kadang. 30 saat je. So, benda tu akan lalu kat wall dia. Kita macam jumpa orang kan. Bersihkan. Bro, kau apa cerita sekarang ni? Kita tak ada banyak masa nak bersembang dengan dia. Dia tak ada macam, okay, dia macam ni. Cerita dia panjang. Semalam, aku ada. Tak ada. Sebab kita berselisih dengan dia ni. So, masa yang kita ada tu sangat singkat. Sama juga macam ni. So, kita kena gunakan masa tu sangat-sangat bagus lah. Kita jangan buat satu mesej yang tuan-tuan dan puan-puan, hari tu saya tahu puan-puan dah tengok dah video ni daripada daripada awal sampai separuh. Yang awal tu kan saya ada cakap saya macam ni, kita cerita balik pula, jangan kan. So memang kena straight to the point, very compact, very short lah, very short. Okay, short and compact. Okay, habis. So sebelum saya explain yang R3 dan R yang seterusnya, bila kita retarget R1 ataupun kita retarget R2 kan, either one lah kan, kita kena exclude kan, kita pilih audience, custom audience video view 50%. Alright, kita dapat custom audience video view 50%, kita kena exclude custom audience 90%.
kita kena exclude custom audience send PM. Kita kena exclude custom audience prospect. Kita kena exclude custom audience customer. Kita kena exclude semua yang ke atas. Maksudnya bila kita exclude yang semua yang ke atas, siapa-siapa yang dapat message tu memang purely orang yang memang tak buat apa-apa. Dia tak tekan send message. Sebenarnya kita nak exclude sampai sini pun dah boleh dah. Sebab selagi dia tak send message, dia takkan jadi prospect kan. Yang ini adalah dia punya gate. So kita just exclude 90% video view dan exclude yang send PM. As simple as that. Sebab akan ada orang yang tengok video 30% je, dia tengok video tapi dia dah klik button tu sebab dia memang dah nak. So kita kena exclude 90% dan send PM. Sebab kenapa kita nak exclude 90%? Sebab kalau kita tak exclude 90%, dalam message R1 ni kita ada cerita the half of the video kan. So dia tak relevan pada orang yang dah tengok video tu habis kan. So that's why kita kena exclude 90% dan exclude send PM. Dalam R2 kita pilih custom audience video view 90%, kita exclude send PM. Kita exclude send PM. So kalau yang tak send PM tu dia takkan jadi prospect customer lah kan. So purely orang yang dah tengok video sampai habis tapi tak klik button tu. Alright, kita continue ke R yang ketiga, R3. R3 ni nama dia untuk yang send PM kan. Untuk yang send PM. So kita nak retarget balik orang-orang yang dah klik button learn more, yang dah bercakap dengan bot, tinggalkan ni, apa benda lah dia bercakap dengan bot tapi dia tak proceed untuk buat order. Dia tak meninggalkan nombor phone dia. Dia tak meninggalkan email. Whatever lah yang kita minta daripada dia to make them to be a prospect. So video dia very simple. Video dia macam ni. Normally orang-orang yang send PM tapi tak order ni, dia kemungkinan besar dia adalah dia tengah confuse. Mungkin kita ada bagi pilihan kat dia ataupun mungkin dia belum bersedia ataupun mungkin offer yang kita bagi tu tak cukup kuat untuk dia ataupun mungkin juga tak ada pilihan yang dia nak kan. Banyak pilihan pun tak okey, tak ada pilihan pun tak okey. Harga pun mungkin juga. So dia banyak kemungkinan kat situ. Tapi yang pasti dia dah tahu pasal kita punya produk sebab kita dah buat HIV. Dia dah tahu pasal kita punya campaign. Dalam HIV pun ada cerita. Dia dah bercakap dengan kita punya bot kalau kita ada bot ataupun dia dah bercakap, dia dah tinggalkan whatever message dalam kita punya inbox. Meaning that in term of leads qualification tu, dia dah qualified sangat dah untuk jadi kita punya prospect. Tapi dia tak teruskan. So, banyaklah reason dia kita tak tahu. So, video yang paling sesuai kat sini adalah kita membantu dia. Kita buat satu video message pendek je. Bro, bro dah tahu, bro dah tengok video ni kan. Dah tengok video ni, dah tahu pasal ni. Kita dah bersembang lah dekat PM, dah bercakap dengan bot. Kalau bro ada apa-apa masalah, kalau bro ada apa-apa isu yang nak tanya, bro boleh klik je button kat bawah tu, send PM. So, yang ini, dia punya membawa dia tu, kita boleh bawa dia ke WhatsApp ataupun kita just tinggalkan link WhatsApp dekat kita punya iklan. Tak kisah, dia tak semestinya guna iklan yang macam yang tone tadi tu. Tapi dia punya main purpose dia apa? Sebab kita nak upgrade orang yang send PM ni jadi prospect. Itu dia punya main purpose dia. Kita nak bantu dia orang supaya dia orang proceed with the order. Kita nak bantu dia orang untuk dia orang tinggalkan nombor telefon kalau kita kumpul nombor telefon. Kita nak bantu dia orang untuk upgrade jadi ranking B untuk jadi prospect. Prospectnya kita yang define lah. Kalau macam saya buat, orang yang dah complete order tu adalah saya punya prospect. Cuma dia belum bayar lagi. So, kalau dengan bot, apa yang saya buat, saya retarget, saya akan bawa dia orang masuk dalam bot ke dalam orang kata apa, flow yang ada offer tu. So, dia akan nampak lah offer tu. So, dia akan, kalau dia betul-betul minat, dia akan order lagi. So, yang tu R3. Kita tengok R4. R4 adalah prospect. Okay. Prospect ni dia very, orang kata apa, very unique lah, unique. Yang ini 90%, send PM, prospect. Okay, prospect. Prospect ni, satu benda for sure, kita tahu diorang ni dah order. Ataupun diorang ni dah tanya dah, okay, macam mana nak order? Ataupun kita punya ayat dalam iklan tu, kalau nak order, tinggalkan nombor telefon. Dia dah tinggalkan nombor telefon. Meaning that, dia nak order lah kan. So, ni adalah prospect. Dia memang dah nak order. Tapi, normally bila orang yang dah nak order ni, dia dah tahu harga. Sebab kalau dia tak tahu harga, dia tak akan tiba-tiba nak order, dia akan tanya berapa harga. So dalam iklan, dalam bot pun memang saya dah susun dah supaya harga tu datang dulu sebelum orang tu order. Sama juga apa-apa iklan yang kita buat supaya dia dapat, orang kata apa, kalau kita tak bagi harga kat iklan pun dalam masa kita bagi dia punya apa tu auto message ke apa benda ke, kita dah beritahu harga dah. So dia boleh tahu untuk dia order. So
Most of the time prospek ni kenapa dia tak continue untuk membayar adalah disebabkan bayaran tu itself. Mungkin kan, dia ada banyak mungkin. Mungkin yang pertama kalau dalam bot, kalau saya gunakan bot, mungkin yang pertama dia tak biasa bayar guna online. Dia biasa guna cash deposit. Mungkin yang kedua dia belum dapat gaji. Ni paling banyak. Mungkin yang ketiga dia nak kena tanya husband. Mungkin yang keempat dia belum ada bajet lah. Dia tunggu payment ke apa ke baru dia buat bayaran kan. So dia most of the reason tu berkaitan dengan duit, berkaitan dengan bajet, berkaitan dengan fund, tak cukup lagi nak bayar benda tu kan. So apa yang saya selalu buat untuk prospek yang prospek ni kan. So saya akan follow up balik dia orang. Saya akan bantu dia orang untuk buat belian dengan cara saya akan offer dia orang something yang different. Something yang different. Sebab kita tak boleh kata apa, kita tahu dia orang ni dah minat dah nak beli. Mungkin dia ada masalah dengan bajet. Sebab kita nak convert dia orang cepat ni dan once kita convert dia orang jadi customer, kita punya spend pada ads tu dah berbaloi dah. Kita dapat balik kita punya margin profit kan. Dan lebih mudah untuk kita jual lagi pada dia orang ni since dia orang dah jadi customer dan provided produk kita bagus lah. Kalau produk kita bagus dia akan repeat ordernya senang. So kita ada campaign lain untuk repeat order kan. So apa yang saya buat? Ini contoh produk saya yang lama dulu lah, nama dia Magic Spray. Magic Spray ni harga dia RM29.90 satu botol. So bila saya buat iklan, saya buat masa tu saya pakai bot lah. So ramailah yang order tapi tak buat payment. So bila saya buat follow up balik, saya buat iklan balik dan saya follow up balik, ditarget dia orang lah kan. Saya buat tarik balik masuk dalam bot. So bot akan tanya berapa bajet yang dia orang okey. Kan 29.90 tu mungkin mahal pada dia ataupun mungkin bajet dia tak sampai lagi. So bila saya tanya pilihan macam tu, saya tanya soalan macam tu, berapa bajet dia. Pilihan saya akan bagi pilihan. Saya tak bagi dia jawab secara bebas kan. Saya ada pilihan. So pilihan pertama RM10. Pilihan yang kedua adalah RM15. Pilihan ketiga adalah RM20. Pilihan keempat adalah RM25. So ada 4 pilihan. 10, 15, 20, 25. Harga sebenar RM29.90. So bila saya run, saya buat masuk bot dan saya agak surprise lah. Sebab saya estimate akan ramai jawab RM10. Akan ramai jawab RM10. But end up ramai sebenarnya majority jawab RM20. Bukan 10, bukan 15, but RM20. Yang paling sikit of course 25, yang second banyak 15, yang third banyak, yang second banyak 10, yang third banyak 15. But yang paling banyak adalah 20. So 20 maksudnya kat situ saya tahu targeting saya dah agak okey sebab saya target yang boleh bayar RM29 tapi saya kena yang RM20. But at least tak jauh beza lah kan. Kalau dapat yang 25 tu lagi better. So but I know where my target pergi. So saya adjust lepas tu. But the main thing is mana-mana yang kata yang pilih RM20, bot akan terus bagi mesej, okey kejap ya, bot tanya bos, boleh tak RM20. So dia pun konon-konon lah diam kejap, lepas tu dia bagi mesej balik. Bagi tu kat orang tu, okey boss agree nak bagi RM20 sekali dengan posting contoh lah kan. So conversion yang situ sahaja 100%. Siapa yang jawab RM20 semua beli. Semua beli. Conversion siapa yang jawab RM15, saya rasa dalam 50% lah, half of them beli. Dengan harga RM20 lah, saya offer dia RM20. Yang RM10, saya rasa conversion dalam seorang dua je. Yang RM25 pun convert. RM25 pun convert RM20. Memang 100% juga. So memang saya punya offer price memang RM20. So kita buat macam tu supaya nampak dia orang tu dapat value kan. So that is how saya buat dengan campaign untuk R4. R4 ni saya retarget balik prospek yang kata nak beli, yang dah order tapi tak bayar-bayar. Saya buat macam tu sebab tujuan utama saya adalah nak convert dia orang jadi customer. Ingat funnel ni punya tujuan kita nak upgrade dia ke next orang kata apa, ke next tier, ke next ranking yang tinggi kan, lebih tinggi. So tercapai lah objektif saya kan. Sale pun dapat, pulangan ads pun dapat, customer pun dapat kan. Objektif dia tercapai. So last kali R5. R5 ni yang paling unik. Paling unik dan ramai orang buat salah. Bila ada orang yang ambil personal coaching dengan saya kan. Dan memang saya akan explain benda ni, funnel ni, tapi bila personal coaching tu kita akan design funnel ni based on dia punya data lah. Dia punya data, dia punya campaign apa semua tu. But bila buat video macam ni saya kena cakap general. But dekat R5,
retarget customer. Ramai yang buat salah. Sebab apa? Bila saya tanya, bila kita nak retarget customer ni, saya akan tanyalah, okay, so sebab saya dah bagi contoh kan, video R1, R2, RT, R4 ni, apa benda mesej yang kita nak bagi untuk follow up, untuk retarget. So saya tanya dah, untuk R5 ni macam mana kita nak retarget sebenarnya, yang the best lah. So most of them akan bagi idea macam, okay, kita buat video yang kita bagi special offer, sebab diorang ni customer, so offer ni untuk customer je, kan? Okay, itu satu. Yang kedua, ramai diorang kata kita bagi customer ni macam apa, voucher untuk diorang buat next pembelian, kan? Tu nombor dua. So special offer dengan voucher. Which is dua-dua ni tak salah nak buat, tak salah. Tapi kalau pada saya dalam funnel ni dia salah. Sebab kan kalau kita tengok funnel ni daripada bawah, E kita nak upgrade jadi D nak upgrade jadi C nak upgrade jadi B nak upgrade jadi A nak upgrade jadi apa? A nak upgrade jadi double A. Kita panggil double A. Nanti saya akan explain, yang video akan datang ni saya akan explain the customer journey pula. Itu apa? Bukan. Customer evolution. Okay. Saya just label dia AA dulu. AA ni adalah kita nak convert customer ni jadi, tak nak AA lah, kita buat triple A. Triple A. Jadi triple A customer. Triple A customer ni adalah customer yang akan stick dengan kita dan customer yang akan promote kita without balasan, tanpa balasan. Maksudnya kalau kita convert dia orang jadi affiliate ke referral ke, yang itu ada balasan. So which is dia orang, of course lah, dia orang akan kejar affiliate punya ni kan, semua tu tak ada masalah. Yang tu is another campaign, another funnel, another system. But the main thing yang kita nak convert, yang customer, yang core customer ni, kita kena ada triple A customer. Customer yang betul-betul loyal dengan kita, customer yang tak akan beli produk lain, customer yang akan promote kita punya produk bila dia dengar orang bercakap benda-benda yang berkaitan dengan kita punya produk. So that is the kind of customer yang kita nak. Dan untuk convert customer jadi triple A customer, kita tak boleh, kita diharamkan, kita orang kata apa, adalah salah di sisi funnel Ultra Noah untuk menjual ataupun mengoffer anything yang berbentuk menjual kepada customer. Okay. Segala kalau kita nak bagi special offer kat customer boleh, but not in this funnel. Kita boleh buat campaign lain. Kalau kita nak bagi dia special voucher boleh, but not in this funnel. Kita kena buat campaign lain. But the objective of this funnel adalah untuk convert diorang jadi triple A customer. So the best way to do that is, cara terbaik untuk kita buat convert diorang pada triple A customer, bila kita nak orang kata apa, nak retarget balik customer kita ni, jangan menjual langsung. Jangan ada bunyi menjual langsung. Apa yang kita kena buat lah, very, very simple. Company besar-besar duk buat selalu. Tapi kita, yang company kecil ni, kita tak nak buat sebab kita rasa macam customer kita tak ramai. But kita silap. Cost untuk convert stranger adalah 7 kali ganda lebih mahal daripada nak re-convert customer, ataupun kita nak buat customer tu beli lagi sekali kan. Saya nak kira kat sini macam susah, tapi secara ideanya macam tu. Katakanlah kita ada 1,000 orang customer, kan? 1,000 orang customer. Okay. Setiap minggu ataupun setiap bulan, at least setiap bulan kita nak buat retargeting pada kita punya customer, semua customer kita ni. So apa mesej yang kita nak kena hantarkan? Kita kena guna mesej greeting saja. Contoh dulu ada satu company besar ni, saya tengok, tapi customer dia ramai lah, dia seronok lah dia nak buat. Dalam demografik kita boleh cari orang punya birthday ataupun kawan-kawan orang punya birthday. So dia akan run satu campaign, setiap bulan dia ada campaign untuk just buat iklan, just nak bagi tahu selamat hari jadi. Itu je, that's all. Tapi dia akan gunakanlah dia punya brand awareness punya konsep. Maksudnya iklan tu akan ada logo dia, akan dia buat video dia nampak dia kat situ, ada nampak produk dia dalam tu, tapi dia langsung tak menjual. Dia tak ada cakap, okay, sempena birthday ni kita orang nak bagi 50% discount. Tak ada. Just a plain birthday punya greeting. Plain. Tapi dia masuk brand awareness. Tujuan dia adalah untuk kita sentiasa mengingatkan kita punya customer yang kita still in business. Kita masih berbisnes seperti biasa dan kita masih support dia dan kita masih ingat kat dia dan dia kena ingat balik kat kita. So dia punya message dia hidden macam tu lah. So kita kena selalu buat retarget kat customer ni dengan cara bagi greetings. Kalau raya kan kita buat greetings, tahun baru kita buat greeting, anak masuk sekolah kita buat greeting, apa-apa yang berkaitan dengan kita punya customer kita akan buat greeting. Contoh macam
orang kata apa, hari tu PKP kan, ada message, kita buat je message tu. So, but kita kena pastikan kita punya branding kat situ kuat. Kita bagi message kat diorang tapi branding kita kuat. So, bila dia lalu kat situ, orang akan sentiasa ingat kita. Even kalau kawan kita pun kan, kalau kat Facebook, dia lama tak update dia punya status, kita akan lupa kat dia kan. Walaupun kawan tu kita kenal dia, tapi dah lama kita dah lupa kat dia. Sebab dia dah lama tak update status. So, apatah lagi brand. Apatah lagi brand kan. That's why brand besar-besar macam Milo, Nestle, shampoo apa semua, dia orang sentiasa ada iklan kat TV. Tujuan utama dia bukan untuk sale. Tujuan utama dia untuk brand. Untuk brand dia kekal kat dalam tu. Supaya orang yang pakai Milo, beli Milo lagi. Supaya orang pakai shampoo, beli shampoo lagi. So, that is the reason untuk jadikan untuk upgrade customer kita jadi AAA. Kalau kita menjual kat dia, dia memang susah jadi AAA. Dia akan rasa macam dipergunakan. Aku dah beli, kau jual lagi kan. So, pernah tak kita dengar orang cakap, bila kita buat iklan, kita berniaga ni, sebelum kita boleh convert orang tu jadi customer kita, kita kena buat kawan kat dia. Kan? Banyak dulu orang cakap kan. Kita kena buat kawan dengan dia. Kita closing kat tu, kita kena buat baik dengan dia, kawan dengan dia. Dia belum jadi customer kita lagi. So, jenuh lah. Kalau kita ada 1,000 leads, kita kena buat 1,000 kawan dulu baru kita buat sales. But in fact, dalam hidup kita, orang yang paling susah kita nak convert kan, kita dah buat bisnes. Orang yang paling susah kita nak convert adalah keluarga dan kawan-kawan. Paling susah. Kita buat bisnes, kita nak jual produk kita kat kawan kita yang rapat dengan kita ni memang super susah. Adalah few kawan-kawan yang support, yang beli, yang tiba-tiba beli. But dia membeli sebagai support, dia bukan membeli sebagai customer kita. Dia bukan customer kita. So, untuk jadikan family and friend as our customer, our AAA customer even is almost is challenge lah, challenging lah. Sangat-sangat susah. Ada but sangat-sangat susah. Lebih mudah convert stranger daripada convert kawan. So, benda yang orang bagi tahu kita kena buat kawan dulu baru kita boleh convert, pada saya tak tepat lah, tak tepat. Mungkin benda tu betul. Tapi pada saya tak tepat. Kenapa kita nak buat kawan dulu baru kita boleh jual, sedangkan dalam live kita nak jual kat kawan tu susah. Kan? So saya lagi suka, if you are a stranger, you are not a friend to me. Kan? Until you become my customer, then we are friend. Sama lah macam tu. So dekat sini, funnel ni, the moment dia orang tu jadi customer, dia adalah kawan kita. Jangan jual dekat dia. Sebab kita tahu nak jual kat kawan ni susah. Dan lagi kita selalu jual kat kawan kita, lagi kawan kita tak nak jumpa. Apa dia dah takut lah, alamak Mamat ni nak jumpa aku, nak jual produk ni, nak jual insurans ni. Mesti. So benda yang sama lah dengan customer kita kat sini. Jangan menjual langsung dengan dia. Kita bagi greeting je. Kalau kita ada event, kita ajak dia. Contoh macam kita ada company kita ada buat macam rumah terbuka kan, raya kan. Kita buat iklan. Kita boleh je hantar WhatsApp semua, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita hantar WhatsApp kat dia, dia mati kat WhatsApp. Kita hantar jemputan untuk rumah terbuka. Kita ada 1,000 customer. Kita pun hantarlah 1,000 WhatsApp broadcast. Dia mati kat situ. Kita tak dapat anything else. But kalau kita buat iklan, kita buat macam tu, dia akan lalu dekat wall orang tu. Orang akan engage dengan kita punya iklan. Orang akan komen, orang akan like, orang akan share. Orang akan tengok video tu, video invitation tu. Dia ada engagement kat situ dan benda tu memberi satu benefit yang sangat besar kepada kita punya page, kepada kita punya ads account, kepada kita punya Facebook punya profiling, kita punya history. So, lagi banyak iklan yang kita buat yang dapat engagement yang tinggi macam tu, which is biasanya engagement yang tinggi ni pada iklan retargeting yang relevan kan. Dia punya skor dia akan tinggi. Lagi banyak skor iklan yang kita buat yang dapat skor yang tinggi, iklan kita yang kat belah sini ni, yang untuk strangers ni akan dapat some benefit. Some significant benefit. Percaya cakap saya. So, itu saja untuk video kali ni. Saya padam balik AAA ni. So ingat R1 sampai R5 dia ada dia punya sebab-sebab dia punya objektif-objektif dia. Dan yang paling unik sekali adalah R5. R5 kita tak boleh menjual langsung. Kita nak convert customer tu jadi AAA customer dengan cara buat greetings ataupun whatever lah. Janji jangan jual supaya diorang sentiasa ingat kat kita, supaya diorang dah beli dan diorang beli dan beli lagi dan siap promote lagi. Bila dia sampai ke level yang dia promote tu, dia dah jadi AAA. So insyaAllah video yang akan datang, insyaAllah video yang terakhir dalam siri ni, saya akan explain sikit the customer evolution, daripada AA ke AAA kan. Apa yang kita kena fokus supaya kita tak spend banyak dah dekat strangers. Dengan strangers ni kita akan masuk tapi kita punya ratio tu akan terbalik. Kalau mula-mula bisnes, ratio kita adalah 70% orang kata apa, 70% spend, 30% profit. Kita nak tukar 30% spend, 70% profit. Itu kita nak. So 30% spend ni kita akan fokus pada kita punya yang belah sini.
Sebab belah sini dia tak mahal. 1,000 orang ni dalam 10 ke 20 ringgit je. Tapi kat sini kita tak boleh nak hit 1,000 orang. Kita kena hit yang besar baru dia jadi cantik sebab dia tak kenal. Kita tak kenal dia siapa dan dia tak kenal kita. Yang ni kita dah ada connection. So cost dia memang cost per CPM tu lebih kurang sama. But cost per campaign kat sini jauh lebih murah. Engagement pun jauh lebih tinggi. Sebab kita dah kenal, dia orang dah kenal kita. Okay? Alright, jumpa lagi dalam video terakhir akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.